Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera geng remang sekalian. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sudi melapangkan masa untuk kembali semula ke channel ini mendengarkan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik. Dan kepada anda yang mungkin baru saja jumpa dengan channel Acap ni, Acap ucapkan selamat datang. Dan Acap harap kalau anda semua suka dengan kisah-kisah yang Acap sampaikan, harap-harapnya bolehlah tekan butang subscribe tu kan, supaya dapat memberi lebih semangat kepada Acap untuk menyajikan kisah-kisah seram dan kisah-kisah mistik yang lebih banyak lagi. Alright, malam ni Acap akan sampaikan kisah benar daripada seorang ustaz ketika dia merawat seorang pesakit ataupun menziarahi seorang pesakit di sebuah hospital. Dan disclaimer, Acap menyampaikan kisah ini bukanlah untuk mengaibkan sesiapa, tetapi Acap terpanggil untuk sampaikan kisah ini kerana dalam kisah ini terdapat pelbagai iktibar dan juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisahnya. Jadi geng, tak nak buang masa lagi, let's check it out. #seramta. Alright geng, kisah ini dikongsikan oleh seorang ustaz yang bernama Ustaz Nahrawi Marzuki, kan? Di mana pada satu hari Ustaz Nahrawi ni menerima satu panggilan daripada seorang lelaki. Boleh dikatakan kenalan ni juga. Katanya adik dia sakit yang tak tahu sakit apa. Kan? Dah dekat seminggu duduk hospital, tapi doktor tak tahu dan tak dapat nak mengesahkan adik ni sakit apa. Ya, setiap malam, setiap hari meracau, setiap hari melolong-lolong, tak tahu kenapa. Dan jadi ustaz ni pun bersetujulah untuk membantu keluarga ni. Dan sebaik saja ustaz ni ataupun Ustaz Nahrawi ni sampai dekat pintu wad, dia terdengar satu jeritan yang sangat-sangat kuat daripada seorang lelaki. Kan? Jadi bila dah dengar jeritan macam itu, ustaz ni pun cepat-cepatlah, kan, cepat-cepatkan langkah dia untuk pergi ke wad tersebut. Dan sampai saja dekat sebelah katil ni, dia nampak seorang lelaki ni yang tengah meronta-ronta geng. Kan? Badannya diikat, tangannya diikat, kakinya diikat dan meronta-ronta dengan matanya yang terjegil besar ni, meronta-ronta, menjerit-jerit yang bukan-bukan. Jadi dia tengah menjerit-jerit tu, dia disapa oleh seorang lelaki lah. Kan? Seorang lelaki ni memperkenalkan dirinya sebagai abang kepada pesakit. Jadi pesakit ni nama dia Jalal. Nama bukan nama sebenar. Dia ustaz ni, jadi abang si Jalal ni pun cakaplah dengan ustaz. Kan? Terima kasih ustaz sebab sudi datang bantu kami. Kan? Saya dah tak tahu nak buat apa dah ni. Seminggu dah adik saya ni kat hospital, dia begini je keadaan dia ustaz. Jadi ustaz ni tanyalah, dia sebenarnya sakit apa ni sampai macam ni sekali ni keadaan dia. Jadi abang ni pun cakap lah, entahlah ustaz, saya pun tak tahu, doktor pun tak tahu ustaz, tu yang masalah dia tu. Kan? Menjerit-jerit macam inilah, kalau ustaz tengok dia menjerit-jerit ni, inilah dia keadaan dia dah seminggu ni. Kan? Dan kami ni adik-beradik ni dah sedih ustaz tengok dia macam ini. Kan, hari-hari dia macam ini. Lepas tu ustaz ni masa tengah mendengar kisah daripada abangnya si Jalal ni, sekali lagi Jalal ni menjerit kuat-kuat. Mak, ampunkan saya mak. Mak, ampunkan saya mak. Panas mak. Saya sakit mak. Tolong mak. Tolong ampunkan dosa saya mak. Tolong. Melolong-lolong dia minta tolong dia. Kan? Lepas tu dah jerit macam tu, dia menjerit raungan yang macam terlalu sakit, macam tak tahu apa sebenarnya yang dia nak ni. Kan, dia menjerit dah gitu kan. Jadi ustaz ni pun terkejut lah tengok dia. Ya Allah, Akbar. Istighfar panjang ustaz ni tengok keadaan si Jalal ni. Jadi bila dia tengok macam ni, kenapa dia panggil ibu dia ni? Kalau dah macam ini gayanya, cuba panggilkan ibu dia. Mungkin ada sesuatu yang dia tak settle lagi dengan ibu dia ni. Jadi abang si Jalal ni pun berpandangan lah dengan adik-beradik si Jalal ni yang ada dekat sekeliling katil si Jalal. Dan masing-masing betul kakak-kakak dia ni semua dah menangis lah. Okey, sebelum kita meneruskan cerita, nak tahu sikit latar belakang si Jalal ni. Jalal ni adalah anak bongsu daripada 6 orang beradik. Dia ada 2 beradik lelaki, di mana abang dia abang yang sulung,
Dan dia anak yang bungsu. Dan di tengah-tengah tu kakak dan kakak-kakak dia lah, perempuan. Jadi semuanya berpandangan. Dan abang dia kata, "Ustaz, macam mana nak panggil ibu dia, Ustaz? Ibu kami dah meninggal dunia 2 minggu lepas." Jadi ustaz tu macam, alamak. Jadi ustaz tu macam, Allahu Akbar. Kalau macam ni susahlah sikit ni. Ni mesti ada sesuatu yang dia tak selesai dengan mak kamu ni. Macam mana saya nak bantu? Jadi sementara ustaz tu tengah berfikir apa cara dia, apa yang dia boleh nak bantu ni kan. Si Jalal ni masih menjerit-jerit lagi manggil mak dia kan. Tapi kali ni badan dia tu macam menggelepar. Macam menggelepar seolah-olah macam ada seseorang yang mencucuk-cucuk di belakang badan dia. Lepas tu dia jerit-jerit panas macam tu. Jadi waktu ustaz tu kata macam ni lah. Cuba ceritakan saya apa sebenarnya yang berlaku ni. Jadi abang dia pun abang kepada Jalal ni pun tarik ustaz ke tepi kan. Sambil-sambil nurse tu cucuk ubat penenang supaya si Jalal ni tenang dan boleh tidur, supaya tak mengganggu pesakit-pesakit yang lain. Jadi bila sampai dekat tepi ni ada satu tempat untuk ruang menunggu, dan di situlah abang si Jalal ni menceritakan segala-galanya kepada ustaz. Jadi dia cerita dengan ustaz, sebenarnya adik bongsu dia ni orangnya terpelajar kan, kerja bagus, memang berjawatan tinggi. Tapi dia dengan mak dia ni hubungannya tak berapa bagus. Setiap apa yang mak dia kata mesti dia nak bantah. Dia selalulah menengking-nengking mak dia, berkelakuan yang tak elok dengan mak dia. Dan sampailah satu tahap si Jalal ni bekerja, walaupun dia bekerja tapi dia selalu tak cukup duit. Sampai satu tahap ni dia berhutang dengan kawan-kawan dia, berhutang sana berhutang sini, sampai tahap dia dah tak boleh nak bayar hutang dia. Dan ada satu ketika menurut si abang Jalal ni, si Jalal ni dah jumpa geran tanah keluarga diorang. Geran tanah pusaka yang bapak dia tinggalkan untuk mereka adik-beradik dan untuk mak dia lah. Bapak dia dah meninggal 3 tahun yang lepas. Jadi dia ambil geran tanah tu, dia jumpa dengan mak dia lah. Dan dia kata, "Mak, aku nak jual tanah ni, mak." Orang tu kata tanah ni bernilai 500,000. Jadi aku nak guna duit ni, aku nak buat bisnes. Nanti mak dengan adik-beradik juga yang senang. Bagi je geran ni kat aku, biar aku jual. Jadi mak dia ni marah lah. Dia kata, kau nak jual tanah ni bukannya sebab kau nak berniaga, kan? Sebab kau nak bayar hutang-hutang kau. Mak tak bagi. Jadi dia marah lah. Dia makinya mak dia ni. Macam member je dia maki. Dan ada satu ketika, kan, sekali lagi si Jalal ni datang ke rumah tu, ke rumah mak dia ni, jumpa dengan adik-beradik dia semua. Kali ni bukan dengan mak dia je, kali ni berjumpa dengan adik-beradik dia semua. Dia nak juga jual tanah tu, kan? Dia kata nanti 500,000 ni akan bagi-bagilah pada semula. Dia buat bisnes nanti dia akan bagilah apalah. Jadi adik-beradik ni dia dah tahu perangai si Jalal ni macam mana. So adik-beradik dia tak bagi. Adik-beradik dia kata, "Janganlah Jalal, kan itu je lah tinggal harta pusaka ayah ni yang ada. Kalau kau jual apa lagi yang kita ada, Jalal." Si Jalal ni tak boleh terima dengan apa yang adik-beradik dia cakap. Lepas tu berlakulah pergelutan bersama dia dengan abang dia, dan berlakulah pertikaman lidah antara dia dengan adik-beradik. Sampai satu tahap si Jalal ni dah tak boleh tahan demi temper dia. Masa tu masa mak dia tengah nak menenangkan si Jalal ni sudah maki dan dia tolak mak dia ke tepi, dan akhirnya mak dia ni kepala terantuk dekat almari dan berlaku pendarahan dekat dalam kepala mak dia. Selepas berlaku peristiwa tu, si Jalal ni terus tak balik rumah. Dan mak dia telah dimasukkan ke hospital disebabkan tak sedarkan diri. Seminggu mak dia dekat ward, dan kemudian mak dia pun meninggal dunia. Dan seminggu selepas mak dia meninggal dunia, adik-beradik dia dapat tahu yang Jalal ni masuk hospital disebabkan sakit yang tak tahu sakit apa. Sakit misteri. Jadi begitulah cerita dia, Ustaz. Allahu Akbar. Kalau macam tu kisah dia, saya cuba cari jalan lain lah. Marilah kita pergi ke Jalal. Jadi diorang berjalan, pergi kat Jalal. Jadi ustaz ni pun duduklah sebelah Jalal, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baca Yasin, dengan harapan Jalal ni dapatlah sembuh, kan?
dapatlah mengurangkan sikit sakit dia tu kan. Tapi berlaku sebaliknya. Masa ustaz tu tengah bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba si Jalal ni menggeletik lagi badan dia. Menggeletik, dan kali ni dia meraung lagi macam tadi. Kan? Aduh, panasnya. Mak, ampunkan Jalal, mak. Ampunkan mak, Jalal, mak. Tolong mak, ampunkan Jalal. Mak jangan bawa Jalal kat situ, mak. Mak jangan bawa Jalal ke situ. Jalal tak nak, mak. Jalal tak nak, sakit, mak. Tolong mak, ampunkan Jalal. Jalal bersalah, mak. Ampunkan Jalal, mak. Kan? Jadi bila ustaz tu tengok keadaan si Jalal ni, dia rasa macam sebab lah. Sebab tengok keadaan Jalal ni macam ni kan. Kenapa Jalal ni cakap macam tu? Tak nak dibawa ke situ tu, tak nak dibawa ke mana kan? Sakit panas tu sebab apa? Jadi ustaz ni pun confused lah. Macam pening lah tengok si Jalal ni kenapa kan. Jadi ustaz ni pun teruskan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, baca Yasin supaya niat dia macam tadilah kan, untuk menenangkan si Jalal ni. Tapi masalahnya geng, Jalal ni tak boleh tenang. Dia terus-terusan menjerit-jerit macam itu kan. Lepas tu sekali lagi lah nurse datang dan cuba tenangkan si Jalal ni dan beri sekali lagi suntikan penenang kepada Jalal, dan Jalal tenang. Lepas tu ustaz ni dah settle semua, baca Quran, baca Yasin, baca doa. Ustaz ni pun bangun dan dia cakap dengan abang pada si Jalal ni, dan juga diperhatikan oleh adik-beradik si Jalal. Dia kata, saya dah usahakan lah apa yang patut, dan kita doalah kan? Kita doa kepada Tuhan. Cuma Allah sajalah yang dapat bantu si Jalal ni sekarang ni. Dan dengan ikhtiar doa kita lah, doa ya semuanya, semoga dipermudahkan urusan ya. Bang, kalau Jalal masih hidup lepas Zuhur ni, InsyaAllah nyawanya masih panjang. Tapi kalau tak, kita doa yang terbaik lah bang. Faham lah. Jadi masa ustaz datang tu lebih kurang dalam pukul 10, pukul 11 macam itulah. Jadi abang kepada Jalal ni pun mengangguk faham je lah. Dan dia mengiringi ustaz ni keluar daripada wad, dan ustaz pun tinggalkan mereka. Dan sekali lagi lah ustaz tu berpesan kepada abangnya Jalal ni, jangan tinggalkan jalan seorang-seorang. Teruskan berdoa, teruskan baca ayat-ayat suci Al-Quran kan. Dan keadaan Jalal masa tu sangat-sangat menyedihkan, kerana dia mengadu badan dia terlalu panas sampai tahap dia terpaksa dibogilkan dekat atas katil tu. Terpaksa dibogilkan dan dah sentiasa dilap badannya apa benda semualah. Sebab dia sering mengadu kepanasan. Okey. So ustaz tu pun gerak balik rumah. Tapi baru separuh jalan ustaz tu bergerak. Baru dia separuh jalan, tiba-tiba dia dapat panggilan. Hello ustaz. Ustaz, tolong saya ustaz. Adik saya ni dah nazak ustaz. Tolong ustaz, tolong ustaz. Tolong ustaz. Ustaz dah jauh ke tu? Ustaz dah jauh ke? Tolong ustaz patah balik ustaz. Baik. Saya patah balik. Jadi ustaz tu patah balik, masuk balik ke hospital. Lalu ustaz tu bergegas lah pergi ke wad si Jalal ni semula. Sampai dekat sana dia nampaklah ahli keluarga dekat situ. Semua dah keadaan yang cemas kan. Sambil masing-masing menangis, sayu melihat keadaan si Jalal ni. Lalu ustaz pun duduk dekat sebelah Jalal. Dia, Jalal, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Lepas tu ustaz ni pun panggil lah abang dia. Terus bisikkan la ilaha illallah. Bisikkan kat telinga Jalal tu, Allah, Allah, Allah. So dia sebut Allah, Allah, Allah. Lepas tu abang si Jalal ni pun usaplah kepala adik dia ni. Allah, Jalal, Allah, 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 sebut macam tu kan. Dan sambil tu ustaz dekat sebelah ni dia bacalah surah Al-As, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan baca juga Asmaul Husna kan, supaya yalah memudahkan urusan, untuk meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi dengan usaha mereka tu, dengan ikhtiar mereka ni kan, alhamdulillah Jalal ni berhentilah meraung dan menggelepar masa tu. Dan keadaan senyap seketika. Dan bila keadaan tu dah reda, masing-masing semua beristighfar, baca ayat suci Al-Quran kan. Nampaklah kelegaan dekat muka masing-masing. Tapi geng, tiba-tiba baru lebih kurang 5-10 minit keadaan tenang tu, tiba-tiba si Jalal ni menjerit lagi geng. Menjerit, tapi kali ni dia tak cakap apa-apa. Dia cuma mengerang macam
Sambil tubuh dia ni seolah-olah macam menahan satu kesakitan yang sangat-sangat sakit. Mata dia terjegil keluar, geng. Kan? Urat-urat ni semua naik ni. Lepas tu ternaik perut dia. Macam kita tahan sakit. Sakit yang teramat sangat tu. Tiba-tiba, geng. Lepas dia dah mengerang macam itu, dia mengeraskan badan dia. Dengan tak semena-mena, geng. Terpancut najis keluar daripada rongga badan dia ni. Rongga badan belakang dia. Prang! Macam tu kan. Prang! Bertabur semua najis keluar, geng. Bau najis tu menusuk ke hidung orang yang ada dekat situ semua. Keadaan masa tu najis yang keluar daripada rongga ataupun daripada dubur si Jalal ni seolah-olah macam ada sesuatu yang menghenyak ke perut dia, macam menekan kat perut dia dan mengakibatkan dia punya organ-organ dia semua macam terpenyek lah. Macam ditekan oleh sesuatu. Dan akhirnya Jalal menghembuskan nafas yang terakhir dengan keadaan matanya terjegil, tenganga. Lepas tu dia punya dengan keadaan yang sangat-sangat memilukan, geng. Sangat-sangat, orang kata sangat-sangat sadis lah kalau kita tengok kan. Jadi bila dah keadaan macam tu, dia orang tengok si Jalal ni, muka dia ni penuh dengan basah dengan air mata. Lepas tu berpeluh-peluh macam orang main bola tu, memang basah lah. Dengan najisnya yang terkeluar tu. Dan ahli keluarga dia semua macam tak sanggup nak melihat keadaan si Jalal macam itu. Okey, dipendekkan cerita. Jadi nurse pun datang dengan bantuan kaki tangan arm hospital lah, dan bawa jenazah si Jalal ni pergi ke bahagian forensik untuk buat prosedur-prosedur untuk orang yang dah meninggal dunia lah. Dan kemudian ahli keluarga si Jalal ni boleh tuntut di sana, kan? Dan ahli keluarga dia bercadang untuk membawa jenazah ni pulang ke tempat mereka dan dimandikan di sana, kemudian dikebumikan di sana lah. Jadi ustaz ni macam terkedu sekejap lah. Ustaz ni kata dia dah berpuluh tahun dah uruskan jenazah kan. Dia dah tengok macam-macam orang dah meninggal, tapi yang macam ni kali pertama dia dapat tengok. Dia rasa macam ada satu kesengsaraan yang ditanggung oleh si Jalal ni. Sedih dia boleh tengok keadaan macam itu kan. Dan keadaan mayat masa tu, semasa dibawa keluar tu, matanya terbunjul keluar, macam nak terkeluar ni. Gigi dia menyeringai terkeluar ni. Dengan perut dia macam kemik. Lepas tu kakinya tak boleh dirapatkan disebabkan dubur ataupun dia punya usus dia terkeluar daripada belakang ni. Macam gitulah keadaan dia. Bila sampai kat bahagian forensik ni semua, diorang pun nak bawa jenazah ni pulang ke rumah. Kemudian ustaz ni pun adalah kat situ. Jadi ustaz ni pun cubalah nak tutup mata si Jalal ni. Tutup mata dia tak boleh, geng. Macam keras. So mata dia terjegil keluar macam tu, besar je. Mata dia ni tak ada mata hitam tau. Mata putih je masa tu tau. Kemudian tangan si Jalal ni nak dikiamkan lah. Dia dikiamkan. Tapi macam cakap tadi, kaki dia tak boleh nak dirapatkan, geng. Tak boleh dirapatkan sebab dia punya bahagian dubur dia tu bahagian dubur tu terpancut keluar. Jadi macam membengkak kat belakang. So tak boleh nak dikepit. Nak dirapatkan. Jadi bila dah macam itu, tak apalah. Teruslah buat apa yang boleh dan masukkan ke dalam van jenazah untuk dibawa pulang ke rumah ataupun ke kampung halaman mereka. Ustaz ni ingat sampai situ je dah settle lah kan. Rupa-rupanya, geng, tak settle kat situ. Dalam perjalanan balik tu, pada awal perjalanan, van jenazah tu dah rasa berat tau. Diorang bukan bawa ramai pun. Dalam van jenazah tu cuma ada pembantu, kelendan, dua ahli keluarga, abang dengan kakak si Jalal ni, dengan mayat si Jalal ni kat dalam van tu. Tapi, geng, menurut pemandu jenazah tu, kata dia bawa van tu macam bawa batu-batu berpuluh-puluh kilo kat dalam tu.
beratus-ratus kilo. Berat. Dan sampai satu ketika dekat satu jalan ni, kan, tiba-tiba diorang rasa macam something wrong kat van diorang dan van diorang ni tak boleh nak bergerak. Dan bila dia tengok, tayar belakang dua-dua dah pancit dan pemandu van tu mengesyaki bahawa dia punya absorber tu dah rosak. Dan dah tak boleh nak gerak sebab tayar tu dengan body dah hempit habis dah tak boleh nak gerak dah. Itu yang menjadikan diorang heran. Tapi pemandu van tu pun dah macam dapat baca sebab masa jenazah nak dimasukkan tadi tu, ramai yang angkat jenazah. Biasanya tray untuk angkat jenazah ni 4 orang, 5 orang dah cukup dah. Tapi yang tadi tu angkat sampai 15 orang. Termasuklah orang-orang lain yang kat situ yang nak tuntut jenazah tu kan. Ada keluarga-keluarga yang lain pun turut datang membantu untuk angkat jenazah si Jalal ni masuk dalam van. Jadi si pemandu van ni pun pening lah macam mana nak buat ni kan. Kebetulan masa tu ustaz ni follow belakang. Jadi ustaz tu pun berhenti. Ustaz tu berhenti. Habis macam mana ni ustaz? Nak bawa ke sana ni dah nak petang lah ni. Tak apa. Kita ikhtiarlah apa yang boleh, ustaz tu kata. Kali tiba-tiba datang, tak tahulah mungkin ni Allah dah atur kan. Datang satu lori yang bawa pasir. Lori bekas bawa pasir ni berhenti. Kebetulan kenal dengan ustaz ni. Dia tanyalah ustaz, kenapa ustaz? Jadi ustaz ni pun ceritakanlah apa yang terjadi tadi. Jadi orang lori ni pun cakap lah, tak apalah ustaz, saya ni pun dah menuju ke sana juga. Kita tumpangkanlah jenazah ni naik lori saya. Okey, lepas tu diorang pun angkat lah dengan berat-berat je tu kan. Angkat jugalah jenazah si Jalal ni naik ke atas lori. Jadi bergeraklah mereka ke rumah Allahyarham ataupun tempat untuk settlekan jenazah ni lah kan. Nak mandikan, nak kapankan apa semua. Jadi sampai kat sana, sampai situ je ustaz ni teman diorang. Jadi ustaz ni pun minta diri balik. Dan ustaz tu kata dengan ceritanya jenazahnya telah dikebumikan di sebelah kubur ibu dia. Alright. Tapi tak habis kat situ geng. 3 hari selepas jenazah dikebumikan, abangnya si Jalal ni telefon semula ustaz. Jadi ustaz dia pun tanyalah, ya kenapa? Apa yang saya boleh bantu? Ustaz, saya ada masalah lah ustaz. Saya nak minta pandangan ustaz ni. Abang si Jalal ni tanya. Apa masalahnya tu? Macam ni ustaz. Kubur adik saya ni dah 3 hari nasib berlubang je. Dah macam-macam dah kita buat. Dah berlori-lori lah tanah ni kita orang bawa untuk kambus dia punya kubur. Tapi tetap juga berlubang ustaz. Jadi ustaz tu kata, cuba awak letak kayu ataupun papan supaya tanah tu tak mendap lah ataupun tak berlubang lagi. Dah buat dah ustaz, masih macam tu juga. Jadi tak apa, awak cuba buat lagi sekali. Nanti kita tengok lagi 2 hari okey ke tidak. So jadi abangnya si Jalal ni pun buatlah. Dia upah orang untuk letakkan papan dekat bawah tu supaya kubur ni tak mendap. So letak papan dan letak balik kambus balik tanah. 2-3 hari lepas tu telefon lagi. Ustaz, masih macam tu ustaz. Dah berkali-kali dah kami buat yang seperti mana ustaz nasihatkan kepada kami tu. Tapi tetap berlubang ustaz. Ustaz, tolong ustaz, ikhtiarkan apa-apa, buat doa ke macam mana ke. Macam inilah. Saya nasihatkan awak panggillah orang-orang kampung ni ataupun Qari'ah surau tu datang ke rumah, buat majlis tahlil. Majlis bacaan Yasin, doa, panggil imam dekat rumah awak tu. Kan? Panggillah lebih kurang dalam 20 orang ke apa. Baca surah Yasin sebanyak 2 kali. Settle baca Yasin tu, minta imam bacakan doa supaya diampunkan dosa Allahyarham Jalal ni terhadap ibu dia. Awak tulis siap-siap doa tu, bagi kat ustaz tu baca ataupun imam tu baca. Tulis dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bagi imam tu, minta imam tu tolong baca sungguh-sungguh. Doakan untuk Jalal ni. Doa tu awak buat seringkas yang mungkin supaya dia boleh diulang sebanyak 7 kali. Cuba ikhtiarkan macam itu. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas, kalau kita betul-betul mengharap pada Allah SWT, InsyaAllah Tuhan akan bantu. Jadi abang si Jalal ni pun cakap lah, baik-baik ustaz. Terima kasih ustaz yang atas nasihatnya.
Jadi adik-beradik si jalan ni pun usahakanlah apa yang seperti mana yang telah dinasihatkan oleh Ustaz Narawi ni. So diorang pun panggil lah lebih kurang 20-30 orang, diorang buatkan bacaan Yasin dan tahlil kan. Lepas tu imam ni dah settle baca Yasin 2 kali ni. So imam ni pun nak mulakanlah baca doa. Mula dia baca doa macam biasa kan, doa selepas baca Yasin. Lepas tu sampailah masa untuk membacakan doa ni. Membacakan doa khas untuk khas untuk si Jalal ni. Tapi menurut abangnya si Jalal ni, ustaz yang nak baca ataupun imam yang nak baca doa tu, terlihat di riak wajah dia tu macam ketakutan. Macam sebab apabila melihat doa tersebut. Kan? Nak baca 7 kali tu lama. Lama jugalah dia nak baca. Tersekat-sekat imam tu nak baca. Mungkin disebabkan perasaan sebab, sedih ataupun ketakutan lah, melihat, yalah, bila melihat doa macam itu kan. Jadi selesai malam tu, dan besoknya lepas subuh, abangnya si Jalal ni buat lagi solat hajat, doa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya adiknya tu diampunkan kan, diringankan azab kuburnya. Yalah, doa yang baik-baik lah, minta yang baik-baik untuk adik dia ni. Okey. So lepas zuhur macam itu, dia singgah semula ke kubur ataupun pusara Jalal ni. Okey. Dia tengok kubur dia tu dah, alhamdulillah, dah tak ada berlubang lagi lah. Cumanya kubur mak dia tu ada satu pokok. Ditanam ada satu pokok tu. Pokok tu subur, hijau je pokok tu. Tapi geng, pokok yang ditanam tu, abang dia baru tanam 3 hari lepas, tanam letak dekat kubur si Jalal ni, layu kering sekering-keringnya geng. Dan tinggal batang macam itu je, daun-daun semua dah kering, dah gugur dah. Jadi bila abang dia tengok kubur dia macam tu kan, menangis abang dia. Tengok keadaan kubur adik dia. Dan sekali lagi lah abang dia doa kepada Allah, betul-betul ikhlas doa ni. Ya Allah Tuanku, kau ampunkanlah dosa adik aku ni. Kan? Ampunkanlah dosa dia terhadap ibu, terhadap mak kami. Ringankanlah azab kuburnya, ya Allah. Dan abang dia pun pergi daripada kubur si Jalal ni. Jadi begitulah kisah si Jalal bukan nama sebenar ni. Kan? Kisah daripada Ustaz Narawi Mazuki berdasarkan daripada kisah benar. Dan kisah ni diberi tajuk azab anak derhaka hadapi sakaratul maut. So geng, daripada kisah ni kita dapat banyak pengajaran dan banyak iktibar yang kita boleh ambil. Yang pertamanya kan, kita janganlah berlaku tamak. Janganlah ambil hak orang. Jangan cuba-cuba nak mengambil hak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adik-beradik kenalah bersatu padu. Kan? Kenalah sentiasa saling menyayangi. Kena saling mengeratkan silaturahim. Kan? Kerana adik-beradik kan? Kita kena saling sayang menyayangi. Kalau kita susah, siapa lagi nak tolong kalau bukan adik-beradik? Betul tak? Yang ketiganya, redha ibu tu sangat penting. Jadi bila kita ni selalu tak, yelah, orang kata berselisih pendapat dengan ibu kita ataupun meninggi suara dengan ibu kita, selalu buat ibu kita resah. Jadi redha tu tak ada kan. Sebab kita ni sebagai anak lelaki, tak kisahlah anak semua kan, syurga kita di bawah tapak kaki ibu. Dan redha Allah bergantung kepada redha ibu kita. Kalau ibu kita terguris hati, menitik titik air mata dia pun, kehidupan kita mesti akan kucar kacir kan. Kan? Nabi pun ada pesan kan. Janganlah kau berkata sekalipun. Kalau kau berkata sekalipun kau terhadap ibu kita, percayalah azab Allah itu pedih. So geng, pada kita semua ni termasuk acap lah pada kita semua ni yang masih ada ibu bapa, bersyukurlah masih ada ibu bapa tu kan. Berbaktilah pada mereka kan. Berkhidmatlah untuk mereka sebaik mungkin. Berilah kasih sayang kita selagi mereka ada. Janganlah
kita orang kata buat mereka susah hati, buat mereka sedih. Kerana redha tu ada pada mereka, geng. Syurga kita ada pada mereka. So itulah kisah yang Acap nak kongsikan pada malam ini. Alright, geng. Sampai di sini sajalah pertemuan kita untuk malam ini. So kepada anda yang nak kongsikan kisah-kisah seram anda, boleh hantarkan terus ke WhatsApp Acap di 0192523047 seperti mana yang tertera di bawah ni. Boleh juga hantarkan ke email di acap@situkancerita.com. Okay? Ataupun DM je lah kat mana-mana social media Acap yang ada. Alright, geng. Jadi, geng, sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #SeramTak.